Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri ke dalam kelas kita pada malam ni, insya-Allah. Kelas kita akan mulakan kitab baru kita, insya-Allah, pada malam ni, pada jilid 3. Tapi masih lagi dalam kitabus solat, masih lagi dalam sifatus solat, iaitu di antaranya kita akan mulakan pada hari ini, iaitu babut tasyahud lah. Bab tasyahud, iaitu bab tasyahud Nabi, bacaan tasyahud baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh hadirkan diri, insya-Allah, untuk bab ini. Masya-Allah, kita dah 4 orang. Masya-Allah, boleh masukkan diri, masya-Allah, pada malam ni. Abdul Razak, Abdul Manaf, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya-Allah. Boleh hadirkan diri, masya-Allah. Kita sekarang itu mengenai bab tasyahud. Bab tasyahud pada malam ni, masya-Allah. Jadi dengan iman dan ihtisab, iaitu kita yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita meraihkan adab-adab majlis dan kita meraihkan adab-adab ilmu. Dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan bagi kita apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan dan dapat kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Bukan setakat kita tahu, tapi kita jadikan amalan-amalan ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, mengikut mazhab-mazhab yang telah diakur oleh ulama. Masya Allah. Jadi tuan-tuan boleh hadirkan diri. Malam ini kita hari ke-10. Sudah 10 kawan kita yang datang. Masya Allah. Syabrimi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Sabrimi, Masya Allah, malam ni hadir. Selalu hadir tapi cuma menyembunyikan diri. Malam ni kita berada di jilid ketiga, insya-Allah. Masya Allah. Tuan muda Muhammad Zaki, Ustaz Zaki Yaakob kita, Tuan Imam kita Muhammad Nazaruddin Sahari, Masya Allah, Izzat Isa, Bintu Adam, Fairul Izam, Orian, Masya-Allah. Masya-Allah. Dr. Ramizu kita, Masya-Allah. Masya-Allah. Dan ni kita belajar bab dalam kitab ketiga, Masya-Allah. Sudah habis 2 kitab dah kita. Masya-Allah. Hampir 200 jam lebih kita bersama dalam daurah dan juga dalam pengajian umum. InsyaAllah kita dah sampai jilid ketiga, dan insyaAllah pada malam esok, hari Jumaat malam, kita akan mulakan daurah kita pada jilid keempat, iaitu Kitabul Janaiz. InsyaAllah tuan-tuan boleh hadirkan diri. Abdullah Azli Al-Fansuri, Hussein Abdul Rahim, Masya Allah. Orang Singapura kita tak nampak lagi pada malam ni, mungkin dalam kesibukan. Masya Allah. Kita dah ada 16. Maimun, Masya Allah. Masya Allah. Boleh hadirkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. Jeff kita belum ada lagi. Umi Farida, Abu Zuhair, Masya Allah. Nanti kita akan pergi ke Abu Zuhair ni, insya Allah. Nanti kita akan buat program. Kita ke Perak, insya Allah. Waalaikumsalam. Rindu kepada orang Singapura. Masya Allah.
Effie, Masya Allah, orang jauh kita daripada benua penghujung dunia, benua Australia, Masya Allah. Zabidah Saleh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ni kita berada pada bab tasyahud. Bab tasyahud. Bab macam mana tasyahud, bacaan tasyahud baginda sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud ialah bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat, salah satu bacaan tahiyat, iaitu dalam bacaan tasyahud ni ada selawat ke atas Nabi dan duduk pada kedua-duanya. Sebab kita ada tasyahud dua, tasyahud awal, tasyahud akhirah. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang ni tasyahud awal kita panggil kaedah awal dan kaedah saniyah. Jadi dua. Dinamakan tasyahud kerana di dalamnya terdapat dua kalimah syahadah. Kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tasyabbih. Jadi penamaan ini kita namakan dia tasmiyah likulli biismin juz. Tasmiyah likulli biismin juz. Nama sesuatu dinamakan untuk keseluruhan pada sebahagian. Jadi kita panggil sebahagian itu dinamakan keseluruhan. Terdapat perbezaan ikhtilaf berkenaan membaca kedua-dua tasyahud dalam duduk dan duduk padanya. Mengikut mazhab Imam Malik, berpendapatan membaca tasyahud pada kedua-dua tasyahud adalah sunat. Dia duduk, satukan duduk pada kedua-duanya, membaca tasyahud pada kedua-dua duduk tasyahud adalah sunat. Maknanya tasyahud awal, tasyahud akhir adalah sunat, membaca tasyahud. Imam Abu Hanifah berpendapat dan Imam Ahmad berpendapat pada kedua-duanya membaca tasyahud itu adalah wajib. Maksudnya wajib lah, tapi wajib mereka ni kurang daripada fardu lah. Wajib mereka yang mana tidak menyelampaui fardu. Bagi kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih, wajib dan fardu sama sahaja dari segi amalannya. Cuma dari segi hujah pengeluaran hukum tadi berbeza. Samalah dengan Abu Hanifah, cuma dia taraf wajib itu tinggi sedikit daripada sunat, dan dia lebih rendah daripada fardu. Maka bagi kita mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawa duduk tasyahud awal dan membaca bacaan pada tasyahud awal itu adalah sunat. Jadi duduk tasyahud akhir dan bacaannya adalah wajib. Bacaannya adalah wajib. Duduk, disatukan duduk dan membaca tasyahud selawat. Tiga situ, duduk. Itu tiga rukun sebenarnya tu bagi mazhab Imam Syafi'i. Duduk, baca tasyahud, baca tahiyat tu, dan selepas itu ialah apa dia ni? Ya Allah, terlupa. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wajib. Dalam mazhab Hanafi ialah sabda Nabi seperti hadis yang keempat nanti. Fa iza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul. Apabila salah seorang daripada kamu duduk dalam solat, maka hendaklah dia membaca. Hadis ini umum, iaitu secara mutlak, secara umum, dan perintah di sini menunjukkan wajib. Bacaan tasyahud mengikut mazhab Malik berdasarkan tasyahud yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik mentarjihkan bacaan tasyahud, bacaan tahiyat yang diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan bagi kita mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berdasarkan riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kebanyakan hukum dalam fiqh mazhab Hanafi diambil daripada pendapat-pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bacaan kebanyakan fiqh Hanafi mengambil hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan telah kita jelaskan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah khadim Nabi SAW.
Ya, semasa Nabi nak bermusafir, maka beliaulah yang akan menyediakan semua persiapan alat-alat musafir Nabi. Rota Nabi, bejana Nabi, sejadah Nabi, lepas tu tombak kecil yang kita panggil sutrah untuk Nabi, miswak Nabi, dan semua peralatan-peralatan sewaktu peralatan-peralatan yang penting di dalam seorang itu bersafar. Okey. So kita datang kepada hadis pertama bab mengenai tasyahud ini. Iaitu fasal pertama, kaifiyat tasyahud. Macam mana kaifiyat cara untuk melaksanakan tasyahud tadi. Fasal awal. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma قال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد ووضع يده يسرى على ركبتيه يسرى ووضع يده اليمنى على ركبته يمنى وعقد 53 وأشار بالشبابة. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bertasyahud, baginda meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan baginda menyusun jari seperti mengira bilangan 53 dan mengisyaratkannya dengan jari telunjuk. Dia ada satu dalam bilangan bahasa Arab ni, bilangan Arab ni dia panggil uqud, ain, qaf, waw, da, uqud. Uqud ni ialah satu bilangan yang dikira dengan 10 jari, yang dikira dalam 10 jari. Dan kiraan ni ialah daripada 1 hingga ke 10,000. Jadi orang Arab dulu bila dia berniaga, maka dia tak bising. Bila berniaga, tawar menawar, cuma dia menunjukkan dengan isyarat tangan. Okey, macam tu. Okey, macam tu. Macam tu 33, macam tu 53. Macam tu kan. Rapat je tu 33. Tu 33. Bulat je tu 53. Tu dia 3 ni, 5 ni. Di situ 50, 33, 40, 23, 13, 23, 43, 53. So dia ada isyarat. Jadi pergelangan tadi adalah 53. Okey. Itulah cara dia. Terdapat 3 riwayat berkenaan kaifiat meletakkan tangan ketika tasyahud. Mana ada 3 riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat lah. Iaitu tangan diletakkan di atas lutut, tangan di atas paha, tangan menggenggam lutut. Ini kan lutut kita, tangan tu menggenggam lutut. Mengikut mazhab Imam Syafi'i mentarjihkan cara yang kedua, iaitu dalam keadaan tangan dibuka menghadap ke kiblat dan tangan kanan membuat bilangan 53 mengikut bilangan uqud dengan meletakkan jari di bawah jari telunjuk. Meletakkan ibu jari di bawah jari telunjuk. Jari telunjuk diangkat ketika membaca illallah. Asyhadu an la ilaha. Jadi letak gitu kan, kita letak gitu, betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah atau naik. Illallah. Saya punya idola.
nak habis bateri. Habis bateri. Okey, jadi dia letak di tengah sebahagian kitab. Sebahagian nombor 1 tu dia ada telunjuk, dia ada nombor 1. Sebahagian dalam kitab Taqrirus Sadidah. Dan sebahagian dalam kitab Mirqat. Jadi bila kita katakan, bila kita letak gitu tangan itu asyhadu alla, bila kita naik tu asyhadu alla ilaha illallah. Maksud dia biar-biar gitu. Illallah. Naik gitu. Begitu. Inilah satu-satunya tempat di dalam solat yang pandangannya tidak pada tempat sujud, bahkan pada jari telunjuk yang diangkat sehingga salam. Fuqaha mengatakan beberapa cara untuk menggenggam jari jemari ketika tasyahud. Sebenarnya kan, kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, semasa qiyam, mana mata kita, ialah mata kita pada tempat sujud. Masa kita qiyam, mata kita tempat sujud. Dan pada masa kita rukuk, juga mata kita tempat sujud. Dan pada kita duduk tasyahud pun, mata kita juga tempat sujud. Kita Imam Syafi'i semua pandangan mata tadi pada tempat sujud. Qiyam tempat sujud, rukuk tempat sujud, duduk tasyahud ke atau duduk di antara dua sujud ke, semua pandangannya di tempat sujud. Dia berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam lain berbeza di sini. Mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Ahmad di sini mengatakan bahawa masa sujud, masa berdiri tengok tempat sujud, masa rukuk tengok pada anak kaki, masa tasyahud tengok kepada tangan tadi. Tengok pandangan dia pada tangan kita tadi. Cuma kita dalam mazhab Imam Syafi'i, masa tasyahud tu asyhadu alla ilaha illallah tu, di situ kita lihat pada jari kita, jari telunjuk kita. Okey. Fuqaha menyatakan beberapa cara menggenggam jari jemari ketika tasyahud. Nombor 2, sebagaimana yang diambil dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkat, juga yang dibuat oleh Syekh Mula Ali Qari rahmatullah alaih. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, menempelkan ibu jari di jari tengah. Menempelkan ibu jari di jari tengah. Satu, menempelkan ibu jari di jari tengah, kan, di jari tengah. Satu, ini letak ibu jari di jari telunjuk. Satu, menempelkan ibu jari di jari tengah. Duduk gitu, menempelkan ibu jari di jari tengah. Jari kelingking dan jari manis. Jadi menempelkan ibu jari menempelkan ibu jari ke jari tengah, jari kelingking dan jari manis digenggam, tempel, duduk rapat, jari manis digenggam, nempel, digenggam macam tu. Macam tu. Kan? Dia letak jari sini, di sini letak jari, ibu jari letak, tempelkan jangan jari tengah. Jari telunjuk tu digenggamkan. Di situ. Menempelkan, digenggam juga, digenggam macam tu. 3 gitu. Okey. Cara ini diriwayatkan oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Cara ini diriwayatkan jadi jari kelingking dan jari manis digenggam. Cara ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Menggenggam, nombor 3, menggenggam jari kelingking dengan jari manis. Jari telunjuk dilepaskan dan membuat lingkaran dengan jari tengah pada ibu jari. Lepas itu juga boleh juga, macam tu juga. Genggam, lepas gitu dengan jari tengah, lepas tu jari kelingking. Begitu.
Pendapat mazhab Hanafi, jari telunjuk diangkat ketika la ilaha diangkat la ilaha kerana kemunasabahan penafian dan diletak kembali kepada illallah. Kita illallah tu naik, dia illallah tu turun. Itu cara dia tu untuk menyamakan dengan pengisbatan dan menyesuaikan di antara ucapan dan perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, nafi dan isbat. Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kanan di atas lutut kanannya. Kemudian hikmahnya ialah berjaga-jaga daripada pengiraan yang sia-sia dan meraihkan adab. Ini diambil daripada kitab Imam Tibi, Syarah Tibi, iaitu syarah dalam mazhab Imam Syafi'i kepada Tuan Guru pada pengarang yang kedua. Okey. Wa fi riwayatin, dan riwayat seterusnya, kana iza jalasa fi shalah wa wada'a yadayhi ala rukhbatayhi wa rafa'a usbu'ahu yumna allati tali ibham fayad'u biha wa yadahu yusra ala rukhbatihi basitaha 'alaiha. Rawahu Muslim. Dalam riwayat yang lain berbunyi, apabila baginda duduk dalam solat, baginda meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan mengangkat jari telunjuk dan bertahlil. Iaitu mengucap la ilaha illallah dengan jari tersebut dan tangan kiri di atas lutut serta membentangkannya, bukan pegang, bentangkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu kefiat macam mana cara nak duduk di dalam tasyahud kedua pula. Kefiat duduk tasyahud lagi. Tadi kefiat tasyahud, ni cara duduk pula. Jadi kefiat tasyahud tu macam mana nak angkat tangan, nak asyhadu alla ilaha illallah dalam mazhab tadi. Ini kefiat duduk macam mana. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa wada'a yadahu yumna ala fakhizihi yumna wa yadahu yusra ala fakhizihi yusra wa ashara bi usbu'ihi ash-shababah wa wada'a ibhamahu ala usbu'ihi al-wusta wa yulqimu kaffuhu yusra rukbatah. Rawahu Muslim. Okey, penerangan. Caranya ialah dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi duduk untuk tasyahud, baginda meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jari pada jari tengah. Bukan jari itu, letak pada jari tengah. Bukan jari telunjuk, jari tengah. Dan tangan kirinya menggenggam lutut kirinya. Caranya ialah dengan mengisyaratkan menggunakan telunjuk dan kedudukan ibu jari diletakkan pada jari tengah. Kefiat ini kadang-kadang sahaja Nabi melakukan. Ada juga Nabi melakukannya sedemikian. Jadi a'imah sahaja yang memilih, sebagaimana yang telah kita jelaskan macam mana dalam riwayat kita yang kita ambil, dan macam mana kita duduk dalam, dia letak ibu jari itu di bawah jari telunjuk dan di tiga jari itu digenggam. Itu menunjukkan bilangan halqah, iaitu uqud pada bilangan 53. Khair. Hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-909 kurungan 4, tasyahud yang diterjihkan, iaitu tasyahud dalil yang diambil oleh Imam Abu Hanifah pula. Mana tasyahud yang diambil oleh Imam Abu Hanifah? Bacaan tasyahud tadi, cara
ucapan-ucapan macam mana nak gerakkan tangan dan sebagainya. Sekarang bacaan pula yang diambil. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza sallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'ila, assalamu ala fulan. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك التحيات لله والصلوات والطيبات. Kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita lillah belakang, dia at-tahiyatu lillah. Kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. فإنه إذا قال ذلك عصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فدعوه متفق عليه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini riwayatnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila kami solat bersama Nabi, kami membaca Assalamu ala Allah qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Yang terjemahnya, Maha suci Allah daripada segala kekurangan atau kesejahteraan sebelum kesejahteraan ke atas hamba-hambanya, kesejahteraan ke atas malaikat Jibril, kesejahteraan ke atas malaikat Mikail, dan kesejahteraan ke atas si fulan. Mana-manalah. Apabila Nabi selesai solat, baginda menolehkan wajahnya kepada kami lalu berkata, jangan kamu menyebut Assalamu ala Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu sifatnya Assalam. Apabila salah seorang daripada kamu duduk tasyahud dalam solat, maka hendaklah dia baca tasyahud ini, At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu bacaan. Itu bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Salam, segala kesejahteraan adalah milik Allah. Segala kesejahteraan itu adalah milik Allah. Begitu juga segala solat yang 5 waktu adalah segala as-salawat at-tahiyatu lillah. Segala kesejahteraan adalah milik Allah. Begitu juga segala solat 5 waktu, segala ibadat dan kebaikan. Salam sejahtera ke atas Tuhan, wahai Nabi. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkatannya ke atas Tuhan, kesejahteraan ke atas kami dan ke atas sekalian hamba-hamba Allah yang soleh. Sesungguhnya apabila seorang itu membaca sedemikian, doa ini akan mendatangkan rahmat ke atas setiap hamba yang soleh di bumi dan di langit. Kemudian dia telah memilih apa-apa doa. Kemudian dia boleh memilih apa-apa doa yang dia suka dan berdoa dengannya. Ingat
kita telah, nanti kita akan datang satu hadis yang Nabi kata, sahabat tu bertanya kepada Nabi, manakah doa yang paling Allah terima? Ayyud doa asma'u indallah. Manakah doa yang paling Allah terima? Perkataan asma'u dulu kita dah jelaskan, cuma saya nak jelaskan balik di sini supaya saya nak terangkan makna yang betul. Jadi bila sahabat sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Nabi, qila li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayy doa asma'u indallah, manakah doa yang paling Allah dengari dan manakah doa yang paling Allah terima? Sami'ah ni perkataan maksudnya terima dan dengar. Nabi kata jawful lail, dua tempat Nabi beritahu. Satu, sembahyang doa diterima iaitu doa di tengah malam di waktu tahajud, dan satu lagi doa kullu duburi as-salawatil maktubah, doa selepas sembahyang fardu. Kita terjemah perkataan dubur tadi, perkataan duburi, ad-duburi, dan itu ialah dalam bahasa Arab ialah lafaz yang mempunyai makna, lafaz mustarak, lafaz mustarak, lafaz satu lafaz tapi mempunyai banyak makna, sekurang-kurangnya at least dua makna. Telah kita jelaskan dahulu di dalam bab jahada yujahidu, mujahadatan wa jihada. Jihad terbahagi kepada dua juga, jihad bit tauhid, jihad bid da'wah iaitu bit tauhid, dan jihad bil qital iaitu peperangan. Jihad dengan tauhid dan jihad adalah satu lagi qital iaitu peperangan. Itu juga memberi makna mustarak. Lafaz jihad itu adalah makna mustarak, satu perkataan yang mempunyai dua atau lebih daripada makna, sebagaimana perkataan ainun. Benda ni tuan-tuan sudah tahu, cuma saya nak ulangkan balik beberapa kali supaya dia melekat sikit. Gitu. Kadang-kadang orang tanya, kita boleh jawab. Nantilah nak tanya pula, nak jawab macam mana. Kadang-kadang kawan-kawan kita sama kita lah, kita boleh jawab. Ada orang dia kata dia tak boleh terima doa selepas sembahyang fardu ni, tak ada doa. Selepas sembahyang fardu tak ada doa. Dia tengok Mekah tu tak ada doa, dan Nabi tak doa pun selepas sembahyang fardu. Sedangkan ada hadis Nabi mengatakan kullu duburi as-salawati maktubah, doa selepas sembahyang, doa selepas sembahyang. Jadi perkataan dubur itu ialah satu perkataan yang mempunyai banyak makna, ya, at least kurang-kurang dua makna. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad, mereka mengatakan perkataan dubur itu maknanya doa yang dibaca selepas tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, doa yang dibaca selepas. Kemudian dia boleh memilih apa-apa doa yang dia suka dan berdoa dengannya. Habis tahiyat dia baca doa, dan Nabi ajar doa-doa nanti. Jadi dalam mazhab tengok, Nabi kata a'jabahu falyataghayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fad'uhu. Sesungguhnya jadi kemudian dia boleh memilih apa-apa doa yang dia suka. A'jabahu, apa-apa yang dia suka, fad'uhu, maka berdoalah dengannya. Jadi mazhab Imam Ahmad memaksudkan bahawa dubur itu ialah bacaan doa selepas tasyahud sebelum salam. Ini dalilnya, bacaan tasyahud sebelum salam. Jadi bagi kita Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan perkataan dubur itu ialah doa selepas solat. Doa selepas solat. Jadi ada orang mengatakan, Ustaz, mana dalil dia doa selepas solat? Mana dalil doa selepas solat? Dia kata Nabi mengatakan duburi kullu duburi fi salawati maktubah. Perkataan dubur itu, dan perkataan dubur itu dimuradkan oleh Imam Ahmad doa selepas tasyahud.
doa selepas tasyahud sebelum salam. Sebab itu kita pergi Mekah, Madinah. Sekarang Madinah dulu mazhab Imam Malik, tapi Madinah sekarang dah jadi mazhab Imam Ahmad. Sebab pengikut mazhab Imam Malik ni di Madinah tak ada dah. Orang Tunisia, Aljazair, Marrakesh, itu orang-orang yang bermazhab Maliki, dan mazhab Maliki beramal di sana. Di Madinah tak dah, sebab Madinah dah mazhab Imam Ahmad dah, macam mana Mekah. Begitu. Sebab itu di Mekah, Madinah kita pergi lepas sembahyang tak ada doa. Inilah fa'ajabahu. Dia kata a'jabahu minad doa. Pilihlah mana-mana doa yang kamu nak. A'jabahu ilaih, yang kamu suka. A'jabah tu yang kamu suka. Padahal kamu doalah. Jadi kita itu maksud Imam Ahmad di sini doa. Kita memilih, kita mengatakan doa kita memaksudkan perkataan dubur. Dia kata mana? Nabi kata dubur lah. Kita kata dubur tu selepas sesuatu amalan yang selepas. Jadi selepas yang kita muradkan selepas sembahyang. Kullu duburi as-salawati maktubah. Doa selepas sembahyang, doa selepas sembahyang fardu. Dan kullu duburi as-salawati maktubah, doa selepas tasyahud. Dalam doa selepas tasyahud dalam sembahyang fardu, dia kata. Gitu. Jadi kita sabitkan perkataan dubur tu lepas sembahyang. Dia sabitkan perkataan dubur itu lepas tasyahud. Okey. Jadi kita, itu dalil dia. Sebab perkataan dubur tu dia diterjemahkan mengikut situation tadi. Sebab dia adalah satu perkataan mushtarak. Perkataan mushtarak. Misalnya kita dah jelaskan dulu kan, wallazi wajahidhum jihadan kabira. Hendaklah kamu berjihad dengan jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Sedangkan ayat ini diturunkan di Mekah, dan semasa di Mekah tidak ada lagi peperangan qital, iaitu dengan pedang. Peperangan dengan pedang tak ada lagi. Jadi apa jihad yang dimaksudkan tu? Jihad bit tauhid, jihad pada tauhid, jihad mengajak kepada kebesaran, jihad mengajak kepada kebesaran Allah, mengajak supaya beriman kepada Allah. Dia tak ada jihad lagi. Jadi sebab tu kita menterjemahkan dari makna situation begitu. Okey, pada mulanya para sahabat membaca tasyahud dan salam daripada diri mereka sendiri ketika tasyahud. Jadi masing-masing baca juga sebelum disyariatkan lagi. Kaifiat yang disebut dalam sabdaan ini di atas adalah yang ditarjihkan oleh Imam Abu Hanifah, dan tasyahud ini dipanggil tahiyat Ibnu Mas'ud. Dalam mazhab Hanafi, tasyahud awal dan tasyahud akhir adalah wajib, dan dalilnya adalah hadis, yakni dalam hadis tersebut terdapat fi'il amar. Fi'il amar ni satu dipanggil perkataan, perbuatan fi'il. Fi'il itu perbuatan. Fi'il madhi, perbuatan yang telah lepas. Fi'il mudhari, perbuatan yang sedang dan akan. Fi'il mustaqbal, perbuatan akan. Fi'il amar, fi'il amar ni suruhan. Talak. Talak. Yang minta suruhan. Jadi suruhan itu dia mengatakan wajib. Fi'il amar tadi menunjukkan wajib. Tapi kita kata fi'il amar tak semestinya wajib. Ada amar itu sunat, dan ada amar tu wajib. So kita maksudkan amar di sini bukan wajib tapi sunat. Untuk rakaat kedua lah. Tapi rakaat ketiga wajib lah. Nabi melarang sahabat membaca sedemikian. Baginda bersabda bahawa Allah SWT sendiri bersifat salam. Sahabat macam-macam baca kaifiat selawat pada dia. Nabi laranglah assalamu ala Allah. Jadi tak perlu kita menghantar kesejahteraan kepada Allah, sebab Allah itu dah namanya assalam, Nabi kata. Gitu. Jadi melarang sedemikian. Baginda bersabda bahawa Allah sendiri bersifat assalam. Kerana itu Nabi mengajar sahabat tasyahud seperti dalam riwayat dalam hadis yang keempat, iaitu pada hadis 909. Okey. Ibadat terbahagi kepada qauli, ibadat secara qauli dengan perkataan.
ibadat secara badani dengan perbuatan daripada anggota badan, dan ibadat mali iaitu ibadat harta. Jadi ibadat dengan percakapan, ibadat dengan perbuatan, dan ibadat mali iaitu ibadat menggunakan harta seperti zakat. Zakat ibadat mali sebab kita keluarkan duit, harta untuk melunaskan perintah Allah. Dia tak boleh bagi benda lain, dia kena bagi harta, dia kena bagi duit, ain ke ataupun yang sejenis dengan ain tadi. Dia panggil qimah, nilai. Sebab tu kalau kita belajar bab jual beli, dia ada harga pasaran, harga akad. Saman adalah harga akad di antara penjual dan pembeli. Qimah harga pasaran. Harga pasaran berapa sekarang? Berapa harga pasaran? Tapi kadang-kadang bila kita beli, pembeli menawar daripada penjual. Maka apa harga yang disetujui oleh penjual dan pembeli, itu kita panggil dia saman. Bukan qimah, harga semasa atau harga pasaran, tak. Tapi harga yang diakad, itu saman. Gitu. Nanti kita akan belajar bab perniagaan dan jilid ke-6 nanti. Tapi tak detail lah, tapi sedikit-sedikit basic tu saya akan ceritakan di situ. Okey. Jadi tasyahud tadi. Jadi ada ibadat dengan kita membaca, baca Quran, baca bacaan-bacaan yang diperintahkan dalam ibadat tadi. Tasyahud ke, Fatihah ke, itu bacaan-bacaan yang dikatakan ibadat. Dan satu lagi dengan perbuatan rukuk, sujud, i'tidal, tahiyyat. Dan satu lagi mal, iaitu kita mengeluarkan harta. Dalam lafaz tasyahud yang diajar di atas lafaz at-tahiyyatulillah menunjukkan segala ibadat qauli. Lafaz as-salawat menunjukkan ibadat badani, manakala lafaz tayyibat menunjukkan ibadat mali. Jadi at-tahiyyat segala ibadat qauli, was-salawat segala ibadat fi'li, wat-tayyibat segala ibadat harta. Lillah, semata-mata kita bagi tadi segala ibadat qauli, segala ibadat fi'li, dan segala ibadat fi'li, dan segala ibadat mali lillah. Kita buat tadi semata-mata kerana Allah. Cuma kita at-tahiyatul mubarakah, al-mubarakah kita sama at-tahiyatul mubarakah, was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Kita lillah belakang, kita atafkan at-tahiyat was-salawat wat-tayyibat, kita atafkan dan kita jati maktufat itu sebagai mubtada. Lillah kita jadikan jumlah tu khabar, jumlah ismiyah khabariyah. Dan Imam Hanifah tak, at-tahiyatu lillah, lillah tu dah jadi jumlah asing, was-salawatu lillah juga asing, cuma dia tak bawa lillah sebab dia sudah memadai dengan bawapan pertama tadi lillah, wat-tayyibatu lillah. Jadi jumlah-jumlah berasingan itu bagi Imam Hanifah menunjukkan makna takkid, makna kesungguhan. Sebab itu dia memilih, Imam Abu Hanifah memilih, beliau memilih riwayat sedemikian. Kita tak, kita memilih riwayat yang lain. Nanti riwayat kita akan datang. Riwayat tarjih mazhab Imam Syafi'i di bawah tadi, di bawah dalam hadis yang kelima nanti. Allahu Akbar. Nabi jadi wa ala ibadillahi salihin. Jadi tengok menunjukkan ibadat mana ni. Manakala lafaz salawat menunjukkan ibadat mana. Kesemuanya adalah jumlah atifah, yakni segala ibadat qauli, fi'li dan amali hanya untuk Allah dan menjadi 3 jumlah yang berasingan. At-tahiyat lillah satu jumlah,
Wassalawatu lillah, dua jumlah. Cuma lillah tu tak dibawa sebab lillah tak dibawa pada atas tadi, pada maktuf alaih tadi. Gitu. Mahina kita belajar nahwu sikit malam ni. Gitu. Dan itu makna dia berasingan. Bila makna berasingan, dia nak menunjukkan makna tadi kuat lah. Sebab itu Imam Hanifah memilih tahsyat tadi. Wa ala ibadillahi salihin, ke atas hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk semua jin dan manusia yang soleh serta para malaikat. Di dalam mazhab Hanafi tiada selawat selepas tasyahud. Tak ada selawat. Mazhab Syafi'i berpendapat selawat wajib pada tahiyat akhir. Semua selawat tahiyat akhir, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Setakat tu saja kita, tak wa ala ali Muhammad. Setakat tu selawat. Jadi Imam Abu Hanifah dalam tasyahud dia tak ada selawat. Kita selawat tu wajib. Itu beza sedikit lah. Selawat wajib dan duduk dan salam wajib. Dia salam tu wajib kita tu fardu lah, rukun lah. Dia kata tak, wajib tu bukannya fardu. Okey. Doa yang dimaksudkan di sini ialah doa-doa ma'thurat dalam bahasa Arab. Sekiranya tak mampu dalam doa dalam hati sahaja, berdoa dalam bahasa selain bahasa Arab akan membatalkan solat. Bila kita bercakap satu percakapan yang memberi makna, walaupun satu percakapan, tapi perkataan itu kalam insan, bukannya nas atau perintah yang kita baca sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi, tapi kita bercakap dengan kalam insan, percakapan manusia. Dan percakapan itu walaupun sebiji tapi memberi makna, maka percakapan bila bunyi suara dan keluar satu percakapan, satu khabar, satu jumlah, satu sentence, walaupun satu huruf. Arab ni, dia satu huruf pun kadang-kadang boleh jadi satu sentence dah. Misalnya ki, qaf dengan baris bawah, kena baris bawah, dia panggil tik. Tik itu ialah satu perintah. Jagalah akan dikau, jagalah dirimu. Tik, jagalah diri kamu. Ki maksudnya, ya Allah, Waqina azabannar, peliharalah kami. Maksudnya kita perintah Allah, kita tak perintah Allah, kita berdoa kepada Allah supaya selamatkan kita. Waqi itu selamatkanlah. Itu satu perkataan tu, selamatkanlah. Dia kaf macam ke waqina azabannar. Waqi itu dia satu perkataan dah tu, dan itu satu fi'il dia tu, macam if'al tu 4 perkataan, 4 huruf, tapi di sini dia satu huruf je, tik saja. Tapi tik tadi dah memberi makna. Dalam bahasa Arab maksudnya apa dia tu, peliharalah kami. Tapi ada juga perkataan Melayu, kalau satu huruf yang boleh mengeluarkan yang boleh memberi makna, walaupun dalam bukan bahasa Arab tapi keluar makna, maka batal. Misalnya orang Kelantan kata ba. Macam orang Arab je, Kelantan ni bahasa Arab sebenarnya tahu. Dia pendek pun dia memberi makna amar. Ba. Jeff, ba. Apa itu ba? Maksudnya berhentilah. Macam tik, selamatkanlah. Ba tu berhentilah. Tapi dalam bahasa Kelantan ba, walau ba pun perkataan tu dia memberi makna pada sesuatu bahasa dan percakapan, maka itu percakapan insan di dalam sembahyang, maka batal, sembahyang batal. Sembahyang dia akan jadi batal. Okey, panjang masail dia memang panjang lah, tapi seronok bila kita belajar. Allahu Akbar. Doa yang dimaksudkan di sini ialah doa ma'thurat, doa-doa yang Nabi ajar, ataupun doa dalam bahasa Arab. Tak apa, okey, doa-doa yang maknanya sesuai dalam bahasa Arab. Jika tak mampu, doa dalam hati je lah. Doa minta dalam hati. Berdoa dalam bahasa Arab
bahasa selain bahasa Arab akan membatalkan solat. Sebab itu Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Hanifah, khutbah dalam bahasa Arab. Dia tak boleh baca dalam khutbah bahasa masing-masing, tak boleh baca. Dia khutbah bahasa Arab, walaupun dia orang Urdu, khutbah dia Arab. Faham tak apa. Macam mana Fatihah tak boleh baca dalam bahasa Melayu, bahasa lain, maka Fatihah tak boleh, macam khutbah juga tak boleh selain daripada bahasa Arab. Okey, tasyahud yang diterjihkan, iaitu dipilih oleh mazhab Syafi'i. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Jadi kama yu'allimuna surata min al-Quran, fakana yaqul at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia tadi kan Hanafi at-tahiyatu lillah, kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi segala ibadat mali, segala ibadat badani. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rawahu Muslim. Walam ajid fi sahihain wala fi jam'i baina sahihain. Salamun alaikum wa salamun alaina bighairi alif lam, bighairi alif alfin wal lam, walakin rawahu sahibul jami' an at-Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami tasyahud seperti baginda mengajar kami surah-surah Al-Quran. Baginda membaca tasyahud. Saya tengok jadual. Okey. Jadi faham maksud lafaz tasyahud begini sangat membantu untuk khusyuk. Ya, betul. At-tahiyatul mubarak, segala ibadat qauli yang diberkati semata-mata al-mubarakah. Jadi apa terjemah dia tadi tu? Segala kesejahteraan, keberkatan. Ini kita terjemah lafzi dulu. Segala kesejahteraan, keberkatan, solat yang 5 waktu atau segala ibadat dan segala kebaikan adalah milik Allah. Itu terjemah lafzi. Tapi makna dia segala ibadat, segala ibadat qauli yang penuh keberkatan, segala ibadat qauli, fi'li dan mali. Kesejahteraan ke atas Tuhan wahai Nabi SAW. Semoga Allah mengurniakan kepada Tuhan rahmat dan keberkatan daripadanya, kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulnya, Rasul Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan aku tidak menjumpai perkataan salamun dalam kitab Sahihain dan tidak juga dalam kitab Jamak Baina Sahihain oleh Imam Humaidi, iaitu Jamak Baina Sahihain, kitab yang ditulis oleh Imam Humaidi. Dan perkataan salamun alaina tanpa alif lam, akan tetapi pengarang Jami' Tirmizi meriwayatkan dalam Imam Tirmizi. Lafaz tahiyat ini adalah ditarjihkan. Penerangan, lafaz tahiyat ini ditarjihkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Masabih. Lafaz as-salam dibawa tanpa alif lam. Pengarang ni salamun alaika. Cuma pengarang kedua Masabih Mishkat, dia tak bawa riwayat salamun. Dia tak bawa salamun alaikum, salamun alaina. Dia tak bawa. Dia bawa riwayat, dia tak sama. Dia tak bawa riwayat yang dibawa oleh riwayat pengarang kedua. Pengarang pertama, pengarang kedua iaitu Imam Tibris tidak membawa riwayat yang dibawa oleh Imam Baghawi.
Dia kata, aku tak jumpa pun riwayat dalam sahihan. Jadi sebab apa, dalam kitab jilid fasal awal mestilah hadis-hadis sahihan. Ni dalam sahihan tak ada. Aku jumpa dalam Tirmizi. Kalau hadis Tirmizi itu dia tak boleh masuk di dalam fasal awal. Dia kena masuk dalam fasal yang kedua. Itu penerangan dia sedikit lah mengenai dalam hadis. Lepas tu, sebab pengarang kedua tak membawa hadis yang sama dengan lafaz yang sama, perkataan yang dibawa oleh pengarang pertama tak dibawa oleh pengarang kedua. Pengarang kedua memilih jalan lain. Sebab pengarang kedua ni dia susun balik kitab tu setelah 8 kitab berada di hadapan dia. 9 kitab di hadapan dia. Kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Imam Humaidi, Jama' Baina Sahihain, dan kitab Jami' Saghir. Kitab Jami' Saghir ni ada 6 kitab. So 6 kitab, 9 kitab di hadapan beliau yang beliau susun. Dan beliau tengok lafaz tu tak ada. Sebab tu beliau tak bawa sebagaimana lafaz yang dibawa oleh pengarang pertama. Tapi beliau memberitahu reason dia lah kenapa dia tak bawa tadi. Jadi kadang-kadang kita tak setuju, kita memberi reason. Jadi bukan kita mengherdik orang tu, kita kata dia salah ke tak. Itu adalah nazar. Sebab itu dalam ulama, apabila satu ulama dia telah membawa mungkin pendapat yang berbeza daripada pendapat seseorang tadi, maka orang yang nak mengatakan pendapat yang dibawa oleh pertama tu, dia tak kata salah, dia kata fihi nazrun, padanya terdapat nazar, perbahasan. Dia tak kata fihi ghalatun, tak, orang dulu salah tu, kita betul. Tak. Itulah tertib ulama dahulu. Mereka apabila mendapati sesuatu perkara yang mana tak sama dengan mereka, mungkin terlepas pandang, mungkin dia mengambil riwayat selain daripada riwayat lain. Jadi orang yang nak bawa riwayat tu, dia tak jumpa. So takkan dia nak bawa? Sebab dia tak jumpa. Sebab syarat-syarat yang diberitahu oleh pengarang pertama tidak menepati syarat yang sebagaimana hadis yang dibawa di dalam kitabnya. Maka terpaksa pengarang kedua menjelaskannya. Wajib orang dulu. Dan dia jelas tu, dia kata apa? Dia jelas tu, dia kata fihi nazrun. Di dalamnya, fihi padanya nazar. Di sini ada sedikit kalam dan perbahasan. Dia tak kata fihi ghalatun, ni salah, ni tak. Orang dulu dia tak mengatakan orang tu salah, walaupun orang tu tak sebulu dengannya. Maksudnya tak sebulu ni, orang tu tak sependapat dengannya, dan dia tetap mengatakan orang tu bukan salah. Di situ ada perbincangan. Kita kena bincang ni. Tak boleh kita tu kata kau orang salah dulu baru nak bincang. Salah. Orang dulu ajib, ulama-ulama dahulu, sifat-sifat mereka di dalam menegur, atau sifat-sifat mereka di dalam memilih dan memberi jawapan bagi pihak yang mana mungkin tak bersama dengannya. Gitu. Begitu. Ajib. Itulah akhlak-akhlak ulama-ulama dahulu. Allahu Akbar. Imam Tibi menyatakan bahawa Imam Syafi'i memilih riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Imam Tibi ni guru kepada pengarang kedua. Dia kata Imam Syafi'i pilih riwayat Ibn Abbas, walaupun riwayat Sayyidina Abdullah bin Ismail lebih sahih dan beliau lebih faqih. Maknanya lebih sahih, riwayat dia sahih. Riwayat dia sahih. Kita pun riwayat ni, riwayat kita riwayat jami'. Riwayat jami'. Maknanya riwayat tu kurang sedikit daripada Bukhari Muslim. Diriwayatkan dalam riwayat jami'. Tapi kita memilih riwayat jami'. Kenapa? Berlaku penambahan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan penambahan itu ialah daripada seorang yang siqah dan diterima. Walaupun dia pelebih, dia lebih apa dia tu? Wal mubarakatuh, at-tahiyatul mubarakah. Mubarakah tu dalam riwayat tu dia lebihkan sedikit. Wa tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. Tapi kita ada dalil. Sebab apa kita tambah at-tahiyatul mubarakah? Al-mubarakah tu kita sambung. Hanah diambil at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Kita tambah al-mubarakah. Jadi ada penambahan dalam riwayat tu al-mubarakah. Kamu ni tambah pandai-pandai ke?
Tak, tengok dulu. Jangan jadi buta kak. Jangan terlalu buta kak. Biasanya orang yang iktiraf, orang yang mencari kesalahan orang ni, dia buta, dia tak tengok. Dia sebab tu dalam istilah kita panggil al-mu'tarid kal-ama. Orang yang selalu membuat perbahasan sebagai orang yang beriktiraf, maknanya dia tak sokong, dia tak setuju orang tu, sebenarnya dia seperti orang buta. Dia tak tengok kanan kiri. Tengok dulu kanan kiri siapa tu. Oh, bukan main-main. Nak boleh kata hadis ni dhaif ni, dia bawa hadis dhaif ni dalam kitab Fadail ni. Tengok pula siapa yang tulis kitab tu. Mengajar Bukhari 50 tahun. Macam mana, dan membuat syarah Bukhari lagi. Dalam ilmiah tak ada pertikaian di situ. Begitu keadaannya. Kita habis sikit lagi kan. Okey. Jadi jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jadi Sayyidina Abdullah membuat penambahan al-mubarakah, dan penambahan itu yang siqah. Penambahan daripada seorang yang siqah. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Siqah dia. Kerana ia bertempatan tambah pun ada dalil. Apa dalilnya? Tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. Salam kepada sesiapa seperti kamu, dan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Jadi sebab itu dalam tahiyat ada tayyibat, ada mubarakah. Tahiyatan, at-tahiyat wal mubarakah. Sebab tu kita tambah al-mubarakah. Tambah tu ada dalam Quran surah An-Nur ni, bukan tambah bodoh-bodoh tak. Kerana penambahan lafaz menunjukkan lebihnya sifat peka daripada beliau terhadap kalamullah. Maksudnya kenapa dia tambah ni? Sebab dia peka. Dia tak tengok hanya pada lafaz hadis sahaja, tapi dalam Quran ni ada perkataan tu. Begitu pekanya ulama-ulama dahulu. Begitu peka. Bukan secara buta tulis tak ambil dalil ni, tahu kita nak buat macam. Ada dalil, satu-satu hujahnya ada dalil. Jadi di sini menunjukkan sifat peka beliau terhadap kalamullah. Tengok kalamullah pun kata al-mubarakatan. Dan kerana makna pada kalimah-kalimah lebih tinggi, dan makna pula lebih tinggi dan lebih menghalusi. Ikhtilaf pada penterjihan bacaan tasyahud cuma dari segi afdaliyah. Ikhtilaf ni bukan tak sah-sah. Afdal saja. Hak mana afdal, hak mana kurang. Kita kata kita lah afdal, dia kata dia lah afdal. Sebab mujtahid ni dia tak tahu hak mana sawab, hak mana mukhti. Sebab Allah sembunyikan hak mana betul, hak tepat, hak mana kurang tepat. Jadi masing-masing mengatakan dia adalah tepat lah. Begitu. Antara hikmah Allah menjadikan berlakunya ikhtilaf di kalangan a'imah dalam pemilihan hadis ialah untuk diamalkan semua hadis Nabi, agar semua hadis Nabi ni dapat diamalkan oleh kita semua ni. Mazhab ni amal hadis ni, kita amal hadis ni, maka hiduplah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan lah. Kita mula insya-Allah malam esok kita mulakan daurah kita. Kita mulakan daurah kita insya-Allah. Daurah kita katakan Jumaat malam, pagi Sabtu, Ahad malam, Isnin malam. So ada perubahan lagi sikit lah, kita tengok dengan detail. Kita buat Jumaat malam, Sabtu malam. Sabtu pagi tak, kita buat Sabtu malam. Kerana ada Sabtu pagi tu ada yang mana tak boleh untuk menghadirkan. Kadang-kadang kita hadir secara live tu kan seronok. Jadi Jumaat malam, Sabtu malam, Ahad malam, Isnin malam. Jadi 4 hari daurah kita kalian. Biasanya 2 hari. Tak apa, mungkin ada dengan kesuntukan masa dan sebagainya. Sebab kita kan sekarang dah PKPPP dah. Jadi benda tu terpaksa diubahlah sedikit. InsyaAllah kita buat Jumaat malam, Sabtu malam, Ahad malam, Isnin malam. Dan kita jumpa minggu depan lah untuk jilid yang ketiga insyaAllah. InsyaAllah pada yang belum berdaftar tadi, teruskan daftar dan akan dapat link. InsyaAllah kita akan mulakan daurah kita pada malam esok insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin
ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله تقبل الله منا ومنكم الله